Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh, ya ke? Masya Allah. Okey. Sekejap. Dalam kita menjalani perintah kawalan pergerakan di rumah kita masing-masing, tidaklah menghalang kita untuk saling berkomunikasi bersama dengan saudara-saudara kita di luar sana. Hubungkanlah silaturahim menggunakan dan memanfaatkan sebaik-baiknya media sosial yang ada. Kerana menyambung silaturahim ini sangat dituntut di dalam agama dan mempunyai banyak kelebihan. Di antara kelebihan yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW ialah Allah akan memurahkan rezeki dan memanjangkan usia-usia kita. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyusir rahimah. Yang bermaksud, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimanakah yang disebutkan menyambung silaturahim yang sebenarnya. Nabi SAW menyebutkan yang bermaksud orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, tetapi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang telah terputus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan mungkin kita sekarang ini hubungan kita sesama kita telah terputus disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan ini. Maka manfaatkanlah sebaiknya untuk kita menyambung silaturahim dan sudah pasti ada manfaatnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sambung balik. Masya-Allah. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah dapat sekali lagi saya Fazli bergandingan bersama dengan Fariha pada hari ini. Bersama dengan anda hari ini edisi hari Selasa 14 April 2020 bersamaan dengan 20 Syaban 1441 Hijri. Ya, dan kepada anda semua kami sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesihatan kepada kita semua. Di saat ini, saat genting ini kita masih lagi berada dalam perintah kawalan pergerakan. Sepatutnya 14 April ini adalah tarikh akhir, tetapi dilanjutkan, kita sedia maklum, sehingga 28 April nanti.
Dan pasti sehari demi hari kita melihat bagaimana perkembangan mengenai COVID-19 di Malaysia, bagaimana statistiknya, jumlahnya. Kali ini antara yang perlu kita ambil peka juga supaya kita tahu bahawa tanggungjawab kita ini perlu diteruskan mematuhi segala perintah ataupun arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Betul. Tanggungjawab ini adalah bukan tanggungjawab individu tetapi merupakan tanggungjawab setiap orang yang berada dekat Malaysia ini. Betul apa yang Farihah katakan tadi, dan besok merupakan hari yang pertama untuk fasa yang ketiga, dan kita akan teruskan fasa ketiga ini selama 2 minggu. Andai kata tanggungjawab itu tidak diambil berat oleh setiap orang yang berada dekat Malaysia, mungkin kita akan tambah menjadi fasa keempat, kelima dan seterusnya. Tetapi mungkin Farihah perhatikan, semalam saya sendiri tengok keadaan jalan raya sedikit agak sibuk jalan raya dekat kedai-kedai. PDRM menahan setiap individu yang berada dalam sekatan jalan raya, dan rata-rata di antara mereka kata mereka keluar untuk mencari keperluan sebab mereka habiskan hujung minggu, 1 minggu sudah habis, jadi permulaan untuk minggu yang baru, hari Isnin tu mereka keluar untuk memberi keperluan. Dan ramai juga yang kata mereka keluar adalah untuk pergi ke bank. Ke bank untuk urusan bank. Kita tahu bahawa bantuan-bantuan telah pun masuk kan. Jadi mereka mungkin mengambil kesempatan untuk pergi ke bank. Tapi kesian jugalah kalau saya dalam pada melihat yang beratur kat bank tu, kadang-kadang macam terfikir setiap orang berbeza nasibnya. Mungkin kita ada sedikit wang, keperluan, tetapi mereka yang berada di bank tersebut beratur itu, kita tak tahu bagaimanakah perasaannya. Mereka memang menunggu saat-saat getir ini, dan terima kasih kepada kerajaan kerana banyaklah memberikan bantuan kepada mereka di luar sana. Dan diharapkan bila anda keluar kan beratur sebagainya, pastikan penjarakan sosial itu masih lagi diikuti 1 meter. Dan saya agak bimbang juga bila kata kan kebelakang ini sehari semalam pun dah telah melaporkan bahawa adanya peningkatan yang melihatkan positifnya PKP ini terbukti dapat sedikit mengurangkan jumlah kes baru ini. Saya gusar atau bimbang apabila rakyat Malaysia mengambil bila kata ada positif. Akan adanya macam okeylah ada positif. Bila ada positif kita takut ada take advantage macam nak berkeluar sekejap tak apa dan sebagainya. Sebelum ini Ketua Pengarah Kesihatan telah pun berkongsi dengan kita bahawa kalau ikutkan model JP Morgan sepatutnya dijangkakan hari ini 14 April ini kes sepatutnya angka dia 6,300. Tetapi alhamdulillah kita lihat setakat semalam 4,817. Maknanya itu satu perkembangan yang sangat positif. Maknanya kita perlu menghargai mereka yang berada di barisan hadapan, bagaimana mereka bertungkus lumus berjuang berhabis-habisan untuk COVID-19 ini. Tapi jangan pula kita melihat bahawa berita positif ini kita pula ambil kan? Ambil ingat dah positif, dah boleh keluar dah sikit. Itu yang kita tidak mahu sebenarnya. Betul. Saya nak petik juga apa yang Farihah katakan tadi daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah mengatakan bahawa kita ni berada dalam track yang betul, Farihah. Kalau ikutkan dari segi unjuran kita punya COVID-19 ini, berlaku penurunan juga sekata dan juga penurunan, tidak meningkatlah. Dan kita harapkan bahawa rakyat Malaysia dapat mematuhi PKP ini supaya kita dapat kekalkan perkara ini. Okey, Farihah, kita nak terus saja membacakan apakah perkembangan yang berada di akhbar-akhbar tempatan. Saya nak mulakan dengan berita harian. Okey, berita harian saya nak mulakan di muka surat depannya, main page ini merupakan berita KP Kesihatan menyifatkan PKP fasa 3 penting untuk tamatkan penularan COVID-19. Okey, dan saya nak terus saja bacakan di muka surat 5. Ini yang kita harapkan bahawa PKP fasa ketiga ini kita harapkan sampai sini saja, tetapi andai kata kita mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan ini, maka ianya akan diteruskan. Fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan PKP disifatkan tempoh penting yang berupaya menamatkan kewujudan wabak COVID-19 di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah berkata, kita menaruh keyakinan terhadap perkara itu dan berkata ia berlandaskan perkembangan statistik semasa penularan wabak terbabit. Dan sehubungan itu, katanya, kesinambungan kawalan yang menyaksikan kejayaan sehingga kes COVID-19 berupaya dikurangkan menerusi PKP fasa pertama dan kedua harus diteruskan pada fasa yang ketiga. Dekat sini juga, Farihah pun tadi dah mengatakan bahawa JP Morgan sebelum ini jangkakan kita bakal berdepan dengan peningkatan. Tetapi kalau kita lihat dia, semalam jam 12
tengah hari kita cuma mencatatkan 4,817 kes sahaja. KP Kesihatan menjangkakan bahawa hari ini kes yang positif COVID-19 mungkin kurang daripada 5,000 kes dan ia hasil keberkesanan PKP pada fasa pertama dan kedua. Dan ini dia antara infografik yang turut dipaparkan di muka surat 5 berita harian taburan kes COVID-19 13 April 2020 iaitu semalam setakat jam 12 tengah hari. Keseluruhannya kita mencatatkan jumlah keseluruhan 4,817 kes baru 134, kes masih dirawat 2,464 yang mana telah pun sembuh discharge 2,276. Bercerita berkenaan dengan discharge ini, kalau kita perhatikan di Asia Tenggara ini Fariha, kita antara negara yang mencatatkan jumlah yang sihat yang telah pun discharge paling tinggi setakat ini. Dan tahniah diucapkan buat mereka terutamanya di Kementerian Kesihatan Malaysia kan. Begitu juga dengan yang menyokong untuk memastikan bahawa PKP ini terus dilaksanakan dengan baik sekali. Jadi ini antara usaha. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu juga memberi sokongan padu kepada mereka, memberi kerjasama yang sangat-sangat baik untuk memastikan apa yang diharapkan oleh seluruh kita sebenarnya. Bukan sahaja di barisan kepimpinan dan sebagainya, tapi kita sendiri. Dan kalau lihat tadi statistik, maknanya kita mengambil masa. Betul. Kan? PKP ini mengambil masa yang lama, kesabarannya, sebab kalau dikata ini disebabkan oleh PKP fasa pertama, itu yang menyebabkan sekarang ini berkurangan. Jadinya fahami PKP ini mengambil masa dan kesabaran anda juga. Baik, seterusnya kita nak kongsikan di NST. Ini di halaman hadapan, kalau semalam MHI turut membawakan perkembangan berkenaan dengan pelajar universiti di UiTM. Mereka berada di sana, tak boleh pulang. Ini dia, no go during MCO to prevent the spread of COVID-19. The government has decided the university students should not return home. All barbershops, saloons, optical shops and Ramadan bazaars nationwide will also not reopen just yet. Jadi liputannya di halaman kedua dan juga ketiga. Jadi kita sudah maklum banyak respon yang telah diberikan apabila kata kedai gunting rambut, kan, kedai cermin mata dibuka untuk memberi perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan, tetapi ini telah ditetapkan, kerajaan telah membatalkan keputusan untuk membenarkan mereka membuka ketika di fasa ketiga PKP ini. Jadi ini sebab mengambil kira juga kalau sekiranya buka, kalau kita kata buka, maknanya ini mungkin akan terjadinya orang ramai akan terus pergi ke sana, kan. Bilangannya sekarang ni kita kata PKP tak boleh naik kereta lebih daripada seorang. Betul. Kalau ini terjadi, nanti bawa anak lah, bawa ni lah yang akan mengambil. Kita tak tahu, ada segelintir, kita tak cakap semua. Jadi ini kita takut, kita gusar. Dan 2-3 hari ini pun ada dikongsikan juga bagaimana salah seorang kan pemotong rambut yang terkenal di luar negara terkorban disebabkan membenarkan mereka datang untuk meminta rambut. Jadi ini iktibar kepada kita dan syabas juga kepada mereka. Ada juga respon-respon daripada gunting rambut yang kata mereka tidak mahu membuka kerana tak nak ada risiko besar. Okey, itu yang menarik dekat NST dan saya nak teruskan bacakan di halaman utama Harian Metro pada hari ini. Kita tahu bahawa terlalu banyak sangat bantuan-bantuan yang diterima, bantuan prihatin nasional, kita juga boleh mengeluarkan wang KWSP. Disebabkan itulah skema-skema di luar sana sebenarnya mereka pun bijak juga mereka pedayakan mangsa secara rawak menggunakan aplikasi Songlap Duit Sindiket penipuan dalam talian kini menggunakan modus operandi baru untuk memperdaya mangsanya memuat turun satu aplikasi yang didakwa dari Bank Negara Malaysia iaitu BNM Safe dengan kodnya 8002. Mangsa diarah mengisi maklumat, nombor kad pengenalan, kad ATM, nombor PIN dan maklumat peribadi. Sebaik mendapat maklumat, sindiket itu akan mengakses akaun mangsa. Dan setakat ini Fariha dan juga semua penonton, daripada 7 hingga 11 April lalu, 6 orang telah pun menjadi mangsa merobekkan kerugian RM295,000. Itu satu kerugian yang sangat-sangat besar Okey. Dan kalau kita lihat dekat sini, saya pun dah bacakan tadi antara modus operandinya. Jadi kepada anda semua kena cakna tentang perkara ini dan saya harapkan anda semua dapat membaca artikel-artikel ini untuk kita lebih cakna dan kita lebih berwaspada sebab skema-skema dekat luar sana ini pun pandai juga. Mereka ni pandai mengambil kesempatan. Mereka tahu sekarang ini memang kita memerlukan duit, jadi mereka menggunakan pelbagai
aplikasi untuk songlap duit anda. Jadi kita kena cermat tentang perkara ini. Ya. Okey, kita nak kongsikan juga berkenaan beberapa informasi. Ini berkaitan dengan bagaimana kalian untuk melanggan surat khabar. Kalau misalnya tak dapat di kedai kan, kat bawah tu bimbang keselamatan, boleh langgani akhbar secara percuma di digital NSTP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini sehingga 14 April 2020. Untuk langgani, sila layari www.nstp.com.my/mco. Jadi kalian boleh dapatkan ataupun melanggani digital NSTP di sana. Baik. Okey, dan wara-wara yang seterusnya, ini kita mahukan penglibatan anda sebagai penonton setia Malaysia hari ini. Okey, anda boleh hantarkan video kreatif anda ataupun aktiviti anda bersama dengan keluarga tersayang anda kepada MHI untuk kami siarkan di kaca televisyen. Macam inilah, macam Sofia buat ni dekat anak dia kan. Okey, dan anda boleh kongsikan telatah dan juga keletah anak anda bersama dengan keluarga di rumah secara kreatif semasa PKP ini berlangsung. Jadi kalau anda nak muat naik anda punya video itu, jangan lupa untuk anda sertakan hashtag kita mesti menang, hashtag stay at home, dan juga jangan lupa untuk anda tag Malaysia hari ini dekat Instagram ataupun dekat Facebook. Jadi mungkin ini kan saya percaya kalian mempunyai banyak sangat masa dan juga aktiviti yang sangat kreatif. Berbeza-beza aktivitinya setiap hari. Berbeza kan. Afak bila hantar ni? Saya dah hantar itu. Dah hantar? Tapi baru hantar satu video lah. Saya tengah fikirkan apa lagi yang nak buat nantilah. Okay, itu antara yang kita kongsikan kan. Kita akan siarkan di Malaysia hari ini bersama dengan semua penonton lah di Malaysia ini. Baik. Kita nak kongsikan ini satu laporan yang saya rasa akan memperlihatkan bagaimana kawasan yang telah diwatakan sebagai PKPD. Sedia maklum di Sungai Lui, dan ini sikit kita bawakan perkembangannya di sana. Saksikan. Ya. Pejamkan matamu untukku, dengarlah dunia berkata-kata. Usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah di mata kita, tetap indah selagi kau masih percaya. Sungai Lui, sebuah lagu popular dendangan Aizat Amdan. Klip video lagu ini memaparkan suasana perkampungan Sungai Lui yang begitu mendamaikan jiwa. Kawasan ini terletak di Mukim Hulu Langat, Selangor, kira-kira 35 km dari Kuala Lumpur. Majoriti penduduk di sini adalah masyarakat Melayu. Terdapat perkampungan orang asli suku Temuan yang menetap di Kampung Paya Lebar, Sungai Lui. Penduduk di sini hidup dalam suasana aman dan harmoni. Namun wabak pandemik COVID-19 bagaikan telah mencalar reputasi Sungai Lui. 31 Mac lalu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan Batu 21 hingga Batu 24 Sungai Lui. Ia berkuat kuasa sehingga 13 April. Kementerian Kesihatan telah mengesahkan bahawa 71 kes positif jangkitan COVID-19 daripada 274 penghuni Mahat Tafiz An-Nabawiyah di Batu 23 di sini. Tinjauan kami di kampung Sungai Lui Hulu Langat ini mendapati persekitaran kampung agak sunyi sepi, di mana para penduduk mengikuti Perintah Kawalan Pergerakan dengan berada di dalam rumah. Dan kami hanya dibenarkan untuk membuat liputan sehingga pada sekatan jalan raya ini di Batu 21, kampung Sungai Lui. Kawalan ketat oleh anggota polis dan rela membuat sekatan jalan raya di hadapan Dewan Serbaguna Sungai Lui. Dewan ini turut dijadikan sebagai lokasi bilik gerakan dan penyimpanan barangan asas untuk diagihkan kepada penduduk. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Sungai Lui yang dijangka berakhir semalam melibatkan 3,918 penduduk merangkumi 700 rumah di 7 kampung iaitu 2 perkampungan orang asli dan 5 perkampungan Melayu. Namun mereka masih menunggu keputusan kerajaan sama ada perintah berkenaan dilanjutkan atau sebaliknya.
Selain kru MHI, Nur Syazrin Zamzuri antara petugas media yang memikul tanggungjawab untuk melaporkan perkembangan semasa di PKPD Sungai Lui. Okey, hampir 8 tahun saya bekerja sebagai media. Ini antara pengalaman saya yang tak boleh dilupakan lah. So, hampir setiap hari saya ditugaskan untuk jaga di kawasan sini. Hampir setiap hari saya akan tengok pergerakan yang berlainan daripada pihak berkuasa, KKM dan semua anggota bertugas di sinilah. Sharifah Nur Afizah, penduduk kampung Batu 20 yang tinggal berhampiran kawasan PKPD Sungai Lui. Baginya, walaupun agak risau dengan perkembangan semasa, nama penduduk kampung mematuhi arahan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 28 April ini bagi mengekang rantaian penularan wabak COVID-19. Tak biasa, terkejut benda-benda macam ni. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu patuh dan kita perlu ikut saranan kerajaan ni. Sebab kerajaan buat bukan untuk suka-suka, sebab memang ada sebab untuk kesejahteraan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Isfadiah, Istimewa Buat Penuntut MHI. Inilah masanya kita bina kemesraan dengan keluarga. Kita pantau anak-anak belajar. Duduk di rumah merupakan sumbangan yang terbaik buat negara tercinta kita pada masa ini. #kita jaga kita. #duduk rumah. #stop COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi penonton MHI. Saya Aziz Harun. Sekarang Aziz tengah kuarantin 14 hari and Aziz harap korang semua stay at home. And kalau kena beli barang rumah, please just send satu orang dari keluarga korang untuk beli barang tu. And please basuh tangan selalu, makan buah-buahan, stay healthy, keep fit. We can do this together. Bye. Assalamualaikum, hai, apa khabar penonton Malaysia hari ini? Saya Azlian Ibrahim, penyampai berita TV3. Okey, itu dia, ni anak saya, aktiviti di rumah. Hai, say hi everyone. Ni anak saya yang sulung, nama siapa? Evita. Evita. Everos. Vanilla. What's your name? Ferangi Zaini Aslan. Ini Okey, antara aktiviti yang kami boleh kongsikan hari ini, aktiviti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni, antara aktiviti yang kita buatkan hari ini, apa aktiviti kita hari ini? Buat kuis. Kuis. Selain daripada aktiviti kerja-kerja rumah yang diberikan oleh guru-guru, kita juga sebagai bapa boleh join sekali anak-anak. Kali ini kita buat aktiviti kuis. Kuis ni selain daripada menyelundupkan, ianya juga boleh menambahkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Baik, itu sebahagian daripada pesanan personality dan juga mungkin kalian juga boleh kongsikan nanti video daripada kalian sendiri, aktiviti bersama dengan keluarga dan juga anak-anak kepada kami di FB MHI maupun di Instagram MHI. Baik, kita nak kembali untuk membincangkan berkenaan pengisian hari ini. Ini kepada penduduk perumahan awam dan projek perumahan rakyat yang kita sedia maklum bahawa sudah bermulanya pengecualian pembayaran sewa diberikan tempoh dalam masa 6 bulan untuk PKP ini. Jadi kita nak tahu juga antara kebajikan kepada mereka ini yang turut diusahakan oleh pihak DBKL. Jadi kita ada tetamunya hari ini sama dengan Encik Anwar Muhammad Zain, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Assalamualaikum. Salam. Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di segmen ini. Baik. Ini antara usaha juga yang diberikan untuk menjaga kebajikan, memberi juga bantuan kepada mereka yang meliputi penduduk perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat. Diberikan pengecualian membayar sewa selama 6 bulan. Itu saja menggembirakan mereka, kan? Sebab kita tahu mereka ni pun kadang-kadang kerja, ada yang kerja bukan semua kerja dapat gaji bulanan, kan? Okey, kita nak tahu apakah usaha dan juga inisiatif yang diberikan, bantuan diberikan oleh pihak DBKL kepada mereka ini. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Seperti mana yang disebut tadi, selaras dengan pengumuman yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai membantu golongan yang terkesan daripada wabak COVID-19 ini. Jadi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga di bawah Kementerian Allah Persekutuan, di bawah inisiatif wilayah Cakna disebut,
kita sebenarnya ada dua bentuk bantuan yang kita berikan kepada penghuni PPR dan PA di BKL ini. Yang pertama, kita kecualikan sewa selama 6 bulan, iaitu bermula pada bulan Mac hinggalah bulan September 2020. Dan yang kedua ialah kita berikan bantuan one-off sumbangan tunai sebanyak RM100 kepada penghuni yang mendiami unit PPR ini, sama ada yang sewa ataupun yang jual. Itu kita buatlah setakat ini. Maknanya ada dua bentuk inisiatif tu. Jadi adakah diberikan bantuan ini kepada semua penghuni di PPA ini ataupun PPR ini? Dan mungkin nak tahu juga bila dengar ni kan, macam mana nak mohon? Tak dapat pun lagi. Ya. Sebenarnya untuk pengecualian sewa ni kita akan buat secara automatik lah. Jadi penghuni tak perlu risau, yang menyewa ni lebih kurang kita ada 41,000 unit yang sewa ni, dan juga meliputi kedai dan gerai juga yang ada di perumahan awam kita ni. Jadi mereka tak perlu risau, ini dibuat secara automatik. Maknanya bulan Mac hingga bulan Ogos tu tak perlu bayar sewa. Bagi yang bentuk sumbangan tunai tu, kita ada 3 kaedah lah, 3 fasa kita sebut. Yang pertama, kita cuba juga mula-mula dulu kita beri secara tunai. Kita serah pintu ke pintu. Tapi oleh kerana kawalan pergerakan ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, kita juga memastikan keselamatan, maka kita hanya mampu buat di satu kawasan saja, kawasan perumahan lah. Sebab kita ada 67 kawasan perumahan sebenarnya, ya, yang melibatkan 62,000 unit. Ya, jadi kita buat lebih kurang 2,000 lebih kita telah berjaya serahkan melalui tunai. Dan fasa kedua kita buat melalui permohonan melalui EFT. Jadi mereka yang untuk unit sewa ni, mereka yang menyewa ni boleh melayari kita punya website eperumahan.dbkl.gov.my/sumbangan. Mereka key in saja di situ maklumat dia punya kad pengenalan. Lepas tu ikutlah arahan dalam tu, mereka boleh memohon dan kita akan semak berdasarkan senarai kita, dan kita akan masukkan wang tersebut ke dalam sumbangan tersebut kepada dia punya account bank masing-masing. Itu one off ya? One off sekali je lah. Sekali je, jangan minta pula sampai 6 bulan. Sekali. Baik. Dan bila ini dilakukan, bagaimana respon orang? Adakah mereka semua dah tahu mengenai ini atau bagaimana? Kita buat promosi melalui media massa. Sekarang ni kita nak buat pergi ke unit-unit pun kita tak boleh. Ya. Kita ada buat melalui media massa dan juga melalui TV sebagainya ni, dan juga sosial media. Dan kita adalah tampal notis-notis di kawasan-kawasan perumahan ini, dan juga kita harap bantuan daripada persatuan penduduk untuk mewar-warkan perkara ini. So far ni memang kita dapati telah mulalah. Kita mulakan kita up dia punya sistem ni pada 4 hari bulan gitu. Tak salah saya 4 bulan ya. Dan sampai kita akan buka sampai 15 Mei. Okey. 4 bulan April sampai 15 Mei. Itu tempohnya. Dia bolehlah melayari kita punya laman sesawang tadi tu. Dan setakat ini kita rasa kita telah pun dapat sambutan yang baik jugalah, walaupun ada beberapa kawasan yang kita rasa masih lagi rendah dia punya prestasi, status dia punya yang mengunci masuk. Mungkin ada beberapa masalah dekat mereka, tapi mereka jangan bimbang. Sebab jika ada masalah, pertanyaan, dia ada email di situ. Dia boleh email melalui website tu apa saja masalah yang mereka hadapi. Sebab kita memang target nak selesai perkara ni, nak bagikan peruntukan ni kepada semua penghuni. Yang saya sebut tadi, sama ada dia penyewa ataupun dia menduduki unit yang telah dijual. Sebab dulu rumah sewa ni ada yang telah dijual. Jadi yang kita pentingkan adalah penghuni yang duduk di rumah jual tu. Kalau dia pemilik, dia memang rumah tu dan dia duduk situ, dia dapat. Kalau penyewa unit komersial? Kalau penyewa, maknanya penyewa mana dia dah jual, dia sewa pada orang lain dah, dia boleh sewa pada orang lain. Itu pun kita ambil kira. Sebab kita ada kaedah untuk menentukan siapa yang duduk sebenarnya di situ. Sebab yang duduk sahaja. Yang duduk di menghuni di unit tersebut. Jadi kita mintakan dia punya sikit maklumat tambahan sepertinya bil elektrik sebagainya untuk mengesahkan nama dia lah. Kalau dia penyewa unit kedai berkunci dan sebagainya di kawasan itu tapi tak duduk, tak? Dia kalau bagi kes penyewa kedai, dia hanya dapat pengecualian sewa tadilah. Tapi dia tak ada sumbangan yang itu dia bukan duduk rumah. Okey. Baik. Mungkin Cik Anwar sebagai wakil daripada DBKL juga akan melihat bagaimana bantuan inisiatif ini dilakukan untuk meringankan beban kan mereka yang berada di perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat ini.
melihat inisiatif ini, jadi bagaimana? Apa yang diharapkan oleh pihak DBKL? Kita harap dengan walaupun bantuan ni agak sedikit, bukanlah besar sangat, tapi 6 bulan tempoh sewa pengecualian tu, kalau 124 tu kita kira lah, 124 kali 6, 6 bulan maknanya banyak juga jumlah yang akan mereka kecualikan. Dan untuk sumbangan RM1 tu, sekurang-kurangnya dapat membantu mereka membeli barang harian lah, makanan, tepung, minyak masak, beras sebagainya lah. Sebab kita nak sampaikan dalam bentuk barang-barang ni di kawasan flat ni agak sukar. Sebab dia akan menyebabkan berpusu-pusu, menggunakan lift yang sama. Tenaga lagi orang ramai kan. Logistik, itu yang agak sukar bagi kita lah. Okey. Dan kita harapkan apa yang diberikan ini sangat-sangat membantu kalian, terutamanya yang berada di perumahan awam dan juga projek perumahan rakyat ini. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak Cuma saya nak minta kepada mereka yang masih belum lagi menggunakan melayari ini, sebab supaya kita jangan target sampai 15 bulan nanti. Nanti bertumpu-tumpu masa itu. Jadi gunakanlah masa sekarang, sebab kita setakat ni hanya kita dapat kalau ikutnya sepatutnya kita belanja 6.2 juta untuk sumbangan RM100 tadi itu. Tapi kita baru sampai 1.05 je. Jadi masih lagi banyak lagi yang masih belum melayari. Kalau ada masalah, boleh bacakan apa dia layanan ini? Dia punya website tu iperumahan.dbkl.gov.my/sumbangan. Baik, nanti kita akan kongsikan juga di FB MHI. Terima kasih Syekh Anwar Muhammad Zain, Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini antara inisiatif dan juga usaha untuk membantu kalian sebagai rakyat Malaysia yang telah kita kongsikan tadi, yang hanya duduk di perumahan awam dan projek perumahan rakyat. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti Fazli akan membincang berkenaan penangguhan moratorium ketika krisis COVID-19 ini. Semuanya di Malaysia Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, itu dia tadi surah Al-Asr, surah yang mengandungi 3 ayat yang mana surah tersebut menerangkan kepada kita supaya kita ni menghargai masa. Jadi hargailah masa anda ketika anda berada di rumah bersempena dengan PKP ini untuk anda lakukan perkara-perkara yang positif dan juga untuk anda melakukan pelbagai amal ibadah. Baik, kita nak berbicara tentang moratorium seperti mana yang umum sudah mengetahui bahawa moratorium ini merupakan penangguhan bayaran balik selama 6 bulan yang ditawarkan kepada peminjam dan juga kepada PKS oleh bank-bank tempatan dan juga kepada anda semua yang mungkin ada kad kredit, pemegang kad kredit juga boleh menukar baki kad kredit anda menjadi pinjaman berjangka. Jadi untuk membincangkan tentang perkara penangguhan moratorium ini, kita bersama dengan Puan Nur Fazlin Zakaria yang sudah pun berada di dalam talian video. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Puan. Okey, baik Puan. Difahamkan moratorium ini diberikan kepada peminjam secara automatik, tetapi mungkin ada di antara kita yang mungkin kurang cakna tentang perkara ini. Mereka menghubungi bank-bank, katanya saya ini layak ke tak layak ke dan sebagainya. Jadi sebagai permulaan mungkin Puan boleh kongsikan tentang moratorium ini dan juga mungkin ada kaedah-kaedah yang harus dilakukan oleh para peminjam. Silakan Puan.
Okey, terima kasih ya. Ya. Pertama sekali mengenai moratorium yang diberikan oleh Bank Negara, yang announcement yang dibuat oleh Bank Negara untuk bank-bank memberikan moratorium kepada peminjam-peminjam, ini adalah secara automatik. Ya. So, sekiranya siapa-siapa saja mereka ada layak untuk mendapat moratorium tersebut. Penangguhan, pembayaran balik, pinjaman, bulanan, rumah, kereta dan juga kalau kredit kad tu you boleh convert kepada term loan lah. Sekiranya seseorang tu dia tak nak opt untuk ambil moratorium tersebut, dia kena inform dia punya bank. Saya rasa buat masa sekarang ni kita dah dapat lah, kadang-kadang dapat SMS ataupun dapat message daripada bank yang mengatakan kalau kita tak nak, kita kena inform dia. Sebab benda yang moratorium tadi tu automatik. So bila kita tak nak, kita kena pergi balik kepada bank dan memberitahu mereka bahawa kita tak nak. Even kalau kita ada macam standing instruction kan, kita dah buat tiap-tiap bulan untuk bayar kita punya angsuran tu pun, itu pun akan di stop. Jadi untuk kita, kalau kita tak nak opt untuk moratorium tu, kita kena inform bank kita lah. Tetapi moratorium tu dia ada dia punya kebaikan dan kelebihan dia lah. In the sense that kalau dalam situasi masa sekarang ni, ramai je yang kita tengok terjejas dengan sumber pendapatan. Betul. Ada juga yang dapat gaji yang berkurangan. Itu adalah objektif utama kenapa penangguhan ini diberikan kepada kita lah. Tetapi macam orang seperti macam saya di AKPK bergaji macam biasa berjalan kan. So saya kena buat pertimbangan lah sama ada nak ambil ketak moratorium tu because ia adalah automatik ataupun tak nak. So kita kena buat sedikit kaji selidik ataupun homework whether benda tu akan memberi manfaat kepada kita ataupun tidak. Tapi yang penting kat sini ialah tujuan dia macam saya cakap tadi kepada mereka yang terjejas dengan keadaan situasi sekarang, dan ianya adalah untuk memberi macam kita kata aliran tunai lah. Aliran tunai kita tak adalah stres sangat setiap bulan kalau kita terjejas kan. Baik Puan. Jadi tadi Puan ada menyentuh juga berkenaan dengan kepada peminjam yang mungkin tidak dapat keluar bekerja. Apabila mereka tidak dapat keluar bekerja, sudah pastinya mereka tidak dapat sumber kewangan tersebut. Jadi mungkin daripada pihak AKPK sendiri mungkin ada bantuan-bantuan yang diberikan, mungkin khidmat nasihat diberikan kepada mereka yang terjejas sumber pendapatan mereka ini, Puan? Di AKPK kami memberikan kaunseling kewangan, di mana buat masa sekarang pun kita masih juga kalau kita nak dapatkan khidmat nasihat AKPK, kita boleh isi boleh pergi kepada kita punya website ataupun kita punya social media. Kat situ ada Google online form, boleh isi dan kaunselor kami akan contact lah via telefon kaunseling ya. But generally di AKPK kami memberi perkhidmatan kaunseling kewangan. Kita akan tengok balik, semak dia punya kedudukan kewangan. Yang penting kat sini ialah aliran tunai macam saya cakap tadi. Katalah sekarang ni ada moratorium, katalah dia bayar bulanan rumah dia 1,500, kereta dia 500. So kalau dia ambil moratorium tu dia tak payah bayar sebanyak 2,000 sebulan, betul tak? Betul. Jadi kita nak tengok lepas 6 bulan, datang bulan Oktober nanti, macam mana kedudukan dia. Jadi dia kena membuat planning dia tu daripada sekarang. Sekarang ni April sampai bulan 9, jangan terlalu lama sebab kita kadang-kadang okeylah tak payah bayar, so kita tak nak face benda tu sekarang, tapi actually benda tu akan due bulan 10 nanti. Jadi saranan saya ialah bagi kami di pihak AKPK, orang ramai boleh macam datang berjumpa dengan AKPK ataupun buat appointment, kita akan call dan sebagainya untuk menganalisa balik kedudukan kewangan mereka. Dan juga kalau kita tengok statistik AKPK lah, kat sini saya nak share sikit. Kita ada mereka yang terkesan kerana slow down dalam bisnes. Okay? Ada yang dia orang punya bisnes mereka dah terimpak. Ini bukan sebab COVID-19 ataupun MCO sekarang ni. Memang kita ada mereka yang dalam program pendidikan pengurusan kredit kami. Dia ada dia punya masalah kewangan dan dia datang itu balik masuk PPK, AKPK. Dan lebih kurang 12%. Ada juga mereka yang datang kepada kita sebab kena retrench, tak ada pekerjaan dalam 8%. Jadi kalaulah kita tengok statistik ni mungkin akan bertambah selepas sekarang lah.
dengan situasi yang semasa sekarang kan. Jadi kita sarankan orang ramai lebih proaktif dan mungkin boleh berjumpa dengan kaunselor AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey, baik Puan. Kita tahu bahawa kepada peminjam yang mungkin mengambil moratorium ini, sudah pastinya mereka ini mempunyai baki kewangan di dalam akaunnya 6 bulan itu. Mungkin kalau mereka bayar kereta rumah, mungkin mereka boleh saving lebih kurang dalam RM3,000. RM3,000 itu kalau kita kalikan dengan 6, sudah ada RM18,000 di dalam akaun masing-masing kan. Jadi sebagai perunding ataupun kaunselor kewangan, mungkin Puan boleh sarankan ada sedikit nasihat kepada mereka yang mungkin ada baki kewangan yang mencukupi itu. Secara ringkasnya Puan, silakan. Ya, untuk mereka yang mempunyai kelonggaran lah. Ini kalau kita assume orang tu dia punya pendapatan tak terjejas kan. Dia macam biasa-biasa tapi dia ada kelonggaran RM3,000 sebulan. Jadi apa dia boleh buat ialah kita tengok semak balik kedudukan kewangan kita sama ada. Kita ada tak simpanan untuk kecemasan? In case anything happens kan. Lepas tu kita ada tak simpanan untuk sekiranya 3 ke 6 bulan daripada pendapatan kita, takutlah nanti kita hilang pekerjaan dan sebagainya. Tapi another option yang kita boleh buat ialah kita juga boleh, kita janganlah ambil yang credit card tadi. Yang credit card pun ada conversion into term loan 13% kan. Apa yang kita boleh buat ialah mungkin kalau credit card kita sebab credit card faedah dia tinggi. Jadi mungkin kita nak menggunakan lebihan kita tadi untuk membayar balik kredit kad supaya bila kita habis saja 6 bulan ni, kredit kad kita semua under control. Okey, baik Puan. Terima kasih Puan di atas nasihat kewangan yang telah pun Puan berikan tadi. Terima kasih. Okey, baik, itu dia tadi kita telah bersama dengan Puan Nur Fazlin Zakaria, Pengurus Besar Operasi Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Jadi tepuk dada, tanya selera. Kalau ada di antara anda yang mungkin mengalami masalah kewangan, ambillah moratorium ini. Tetapi kalau ada di antara anda yang ada kewangan yang mencukupi kan, anda boleh menghubungi bank-bank tersebut untuk anda menidakkan ataupun tidak mengambil moratorium ini. Baik, kita nak terus saja ke bikisan yang seterusnya, iaitu inisiatif buat barisan hadapan oleh sekumpulan anak yatim yang dibawakan untuk anda daripada kita punya wartawan Safwan. Memang bagus sebenarnya, walaupun mereka ini tidak mempunyai keluarga, tetapi mereka ini juga prihatin mengenangkan nasib frontliners yang berada bersama dengan kita. Kita saksikan video ini. Kita jaga kita. Itulah antara kata-kata yang menjadi pembakar semangat rakyat Malaysia dalam menangani wabak COVID-19 di negara ini. Di Kajang, Selangor, lebih 100 anak yatim dari rumah pengasih warga prihatin telah mengambil inisiatif bagi menghasilkan pelindung muka dan gaun untuk kegunaan pasukan perubatan negara. Pembuatan pelindung muka ini dimulakan hujung bulan Mac yang lalu selepas negara dikatakan mengalami kekurangan barangan berkenaan. Difahamkan setiap hari mereka ini mampu menghasilkan antara 2,500 ke 3,000 pelindung muka. Mereka yang ingin memasuki kawasan kerja juga akan disemak suhu badan bagi memastikan masing-masing berada dalam keadaan sihat. Selain itu, proses pembuatan ini juga dilakukan di kawasan tertutup. Ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Mulai minggu lalu, kumpulan ini mula menghasilkan gaun dan penutup kepala bagi pakaian perlindungan diri atau PPE. Sejak projek ini dimulakan, mereka telah berjaya menyiapkan lebih 10,000 PPE yang kini digunakan petugas barisan hadapan negara. Bagi memastikan proses penghasilan berjalan lancar, beberapa peralatan baru yang terdiri daripada pemotong kain dan mesin jahit telah ditambah. Idea ni timbul bila mana kita lihat dalam Facebook, dalam media masa begitu banyak keperluan yang bahagian barisan hadapan yang memerlukan pakaian ni. Jadi kami mulakan dengan projek ni. Kami ada kemahiran di bahagian jahitan dan tak salahlah kalau kami cuba juga membantu sedaya upaya. Usaha mereka ini mendapat kerjasama daripada Imam Response and Relief Team atau IMARET, sebuah NGO yang terlibat dalam bidang kesihatan dan perubatan. Dari masa ke masa, wakil daripada pertubuhan itu akan mengadakan lawatan bagi memantau kerja yang mereka lakukan. Selain itu, mereka turut memberikan khidmat nasihat untuk meningkatkan kualiti hasil kerja tangan anak-anak ini.
Jadi kita cuba bantu dengan memberikan nasihat dari segi technical aspek, maksudnya dari segi macam material dan ciri-ciri keselamatan dan ciri-ciri kebersihan yang perlu ada, dari segi production macam mana nak menjaga kebersihan untuk memastikan bahan yang dihasilkan itu berkualiti dan selamat untuk digunakan untuk frontliners lah. Bagi anak-anak yatim ini, mereka gembira kerana berpeluang berkhidmat kepada negara, terutama ketika keadaan memerlukan. Ya, saya rasa bangga kerana dapat menyumbang sesuatu kepada negara dalam keadaan sekarang ini. Kesemua hasil kerja tangan anak-anak yatim ini akan diserahkan kepada Imarat untuk dihadirkan kepada hospital yang memerlukan. Baik bos, baik. Saya pastikan projek ini jadi. Wah, maaflah saya kerja dari rumah sekarang ni. Tak dapat nak balik kampung waktu-waktu macam ni. Abah faham nak. Kita haruslah bersatu tangani kes ini. Saya memilih untuk tidak pulang ke kampung kerana sayangkan keluarga saya. Tidak keluar negara, tidak keluar bersenam. Elakkan menghadiri jamuan atau ke restoran. Sila gunakan servis penghantaran makanan mahupun membeli belah secara online. Duduk rumah, jangan keluar. Jangan keluar. Hanya ketua keluarga saja yang boleh keluar untuk beli barangan sekiranya memerlukan. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pada hari ini, Malaysia hari ini berkenaan dengan jangkitan COVID-19 sporadik. Ini pastinya sesuatu perkara yang amat membimbangkan dan merisaukan kita apabila kita bercakap berkenaan secara sporadik ini. Untuk pemahaman dan kita lebih mengambil tindakan berhati-hati dalam keadaan wabak pandemik global ini. Kita nak bersama dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, merupakan pakar perubatan kesihatan awam, sektor pengurusan wabak, bencana, krisis dan kecemasan, Bahagian Kawal Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Dan Dr. Badrul ini juga antara individu penting yang ditugaskan dalam gerakan CPRC. Maksudnya secara semua data semua memang melalui di bawah CPRC. Betul. Baik. Doktor, sekarang ni semua orang paranoid. Ya, panik. Kalau kata tak panik tu tipulah kan, paranoid masuk ni semua paranoid, nak pegang ni pun paranoid dan everything. Dan kita cakap mengenai sporadik ini, perkara yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar dan sebagainya. Kes sporadik ini pada mulanya telah dilaporkan dan itu yang sebenarnya membimbangkan. Sporadik, alamak, kita tak tahu kluster mana. Mungkin Dr. Badrul boleh kongsikan dengan kami bagaimana bermulanya tiba-tiba ada kes jangkitan COVID-19 sporadik ini di Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Farihah. Saya rasa sebab kebanyakan umum mungkin tak berapa faham tentang istilah sporadik ni macam mana ya. Okey, sebenarnya istilah ini adalah di bawah klasifikasi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam kita menangani COVID-19. Dia macam mana? Dia ada mengikut peringkat ya. Jadi klasifikasi ini dia mengikut peringkat. Yang pertamanya memang tiada kes lah ya. No case. And then ada kes. Bila mula ada kes, itu sebenarnya kita kata sporadik. Bila dah mula ada kes, walaupun satu kes. Sebab bila ada permulaan kes, kita pun tak tahu lagi. Kita belum siasat lagi hubung kaitnya dengan mana, dengan siapa dan mungkin dengan kluster yang mana satu. Ya. Tapi bila mana kita dah tahu, kes-kes yang baru dikesan ni, rupanya dia ada hubung kait dengan pesakit positif COVID-19 yang ini. Jadi kita dah kaitkan dengan yang itu, jadi dia dah masuk dalam kluster yang itulah. Ya. Begitu juga dia hubung kait dengan kluster mana contohnya. Jadi kita dapat untuk permulaannya akan ada beberapa kes sporadik, tapi bila kita dah kenal pasti, kita dah siasat, dia berhubung kait dengan mana. Jadi dia dah tak masuk dah dalam klasifikasi sporadik. Kita dah keluarkan sebab dia berhubung kait dengan kluster ataupun kes positif yang mana. Cuma dari segi macam mana kita dapat kes sporadik, ya. Okey, kalau kes positif COVID-19 di kalangan kontak rapat, close contact, daripada kes yang kita tahu kes itu disahkan positif. Jadi senang, kita dah nampak dah. Bila dia positif pun, ini sebenarnya dia berkait dengan kes positif COVID yang sebelum ni. Ya. Okey, tapi sebab kita ada juga satu kaedah pemantauan, surveillance, melalui pengesanan kita kata sindrom penyakit. Melalui penyakit sindrom ILI, influenza-like illness. Ya. Influenza-like illness ni maknanya mereka datang ke klinik kesihatan contohnya, dia ada demam, ya, dia ada batuk, sesama dan sebagainya. Kita pun ambil kes ni, kita rawat, tapi kita uji juga sampelnya. Ya, okey. Jadi di bawah surveillance ada satu yang ILI, pesakit ILI, kita ambil juga beberapa sampel untuk kita uji.
Begitu juga yang mereka yang masuk ke hospital yang dipanggil SARI. SARI singkatan kepada Severe Acute Respiratory Infection. Maknanya dia datang dengan jangkitan paru-paru contohnya, batuk, sesak nafas, demam dan terus dia masuk ke hospital, masuk di ward atau juga di ICU, kan? Tapi dia tak ada cerita, kita pun tak tahu ada cerita ke tidak latar belakang tentang COVID-19, tapi kita ambil juga persempelan ni. So secara keseluruhannya kita telah pun melakukan lebih 83,000 ujian COVID-19 dan daripada lebih 83,000 keseluruhan ni 15,000 lebih kita lakukan melalui surveillance ini. Mereka yang kita dapat daripada ILI di klinik kesihatan ataupun pesakit luar dan juga SARI yang masuk ke hospital 15,000 lebih. Dan dari situ kita dapat ada juga yang positif. Jadi yang positif tu yang kita belum nampak lagi, kita hubung kait dengan mana, itulah yang kita katakan sebagai sporadik. Tapi nanti daripada kes-kes yang sporadik positif daripada surveillance ni kita akan hubung kaitkan semula. Maksudnya siasatan akan dilakukan. Siasatan akan dilakukan di lapangan, ya. Mereka akan cari sejarah pendedahan pergerakan dan sebagainya. Dan bila kita nampak dia ada kaitan dengan kes positif yang mana, jadi kita akan keluarkan daripada sporadik ni, kita akan masukkan kepada kluster-kluster yang tadi. Jadi bilangan sporadik ni dia akan turun. Jadi setakat ini bila dah diasing-asingkan tu, maknanya masih lagi tidak tahu punca tu, tinggal berapa jumlah? Tinggal, kalau sehingga semalam, tinggal 63 kes sahaja. Sebenarnya sikit. Ya? 63 sangat sikit. Dan 63 daripada 15,000 lebih yang kita buat, dia mewakili 0.4%. Sebenarnya sangat rendah. Jadi, saya sebutkan tadi, maknanya selepas kita klasifikasikan dia semula, kebanyakannya dia akan masuk ke kluster. Jadi itu peringkat klasifikasi yang seterusnya. Daripada tak ada kes, kemudian sporadik, kemudian kluster. Tempoh masa untuk mengetahui untuk kalian asingkan ikut kluster adakah lama? Sebenarnya sekejap saja. Ya, sebab dia bergantung kepada siasatan di lapangan. Jadi berapa cepat siasatan itu dilakukan, berapa cepat mereka dapat punca daripada mana, jadi kita akan terus keluar, kita akan kaitkan. Cuma dari segi kita mendapat kes-kes yang positif daripada surveillance ni, daripada makmal, ya, ILI dan juga SARI, banyak juga sebenarnya lebih 50% daripada makmal swasta. Ya, dalam 60% daripada makmal swasta. Jadi kalau makmal swasta ni maknanya mereka daripada hospital swasta. Ya. Jadi mungkin Fariha boleh bayangkan, maknanya kami kena berhubung pula dengan pihak hospital swasta dalam nak melakukan siasatan ini. Kalau kata pesakit itu memang di hospital kerajaan, memang data tu dah bersama kami. Jadi lebih cepat. Ya. Jadi dekat sini ada sedikit masa sajalah, tapi tak lama sebenarnya. Ya. Jadi cepat kita dapat maklumat daripada swasta, kemudian kita mencari kes itu, hubung kaitnya di lapangan. Kita dapat, kita jumpa, kita akan keluarkan daripada sporadik, masuk pada kluster. Baik. Doktor, banyak lagi soalan sebenarnya kita nak tanya. Terutama kes kata ada 63 kes lagi yang kita tak tahu puncanya. Ada juga sebelum ini kita baca di Twitter dan media sosial katanya, saya tak pergi mana-mana, saya duduk rumah, saya pergi kedai, pergi rumah itu je, tapi tiba-tiba tak ada simptom dan sebagainya, tapi positif COVID-19. Jadi kita akan tanya juga mengenai kes itu. Kita nak berehat seketika, Doktor? Kita akan jumpa selepas ini, tetap dengan topiknya berkenaan dengan jangkitan COVID-19 secara sporadik. Semuanya di MHI. Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, selsema sehingga lebih kronik sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Jika seseorang itu batuk atau bersin, kuman boleh merebak kepada orang lain yang berhampiran atau bersentuhan dengan individu yang dijangkiti. Apakah simptom nCoV? Antaranya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, ada sesetengahnya sehingga menyebabkan muntah, cirit-birit dan dibimbangi boleh menyebabkan kematian. Segera ke hospital untuk pemeriksaan, namun setakat ini masih belum ada vaksin untuk pesakit coronavirus. Sentiasa ingat cuci tangan dengan air dan sabun dan guna sapu tangan atau tisu jika batuk atau bersin. Elakkan daripada memegang mata, hidung dan mulut. Pakai penutup mulut jika melawat orang sakit atau mengunjungi tempat orang ramai. Baik, itu dia sedikit pesanan untuk kita semua berkenaan dengan COVID-19 ini. Diberikan perhatian dan tumpuan apa yang telah diberikan. Baik, kita nak sambung perbincangan kita dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad berkenaan dengan jangkitan COVID-19 secara sporadik.
sebelum berehat tadi saya dah cakap ada yang kata saya tak pergi ke mana-mana, saya jaga apa yang jaga kebersihan dan sebagainya, tak melanggar PKP dan sebagainya, tapi dia positif, tak ada simptom sebagainya. Okey, dalam kes banyak tak kes yang sebegitu yang menjadi teka-teki kepada kalian juga? Sebenarnya tak banyak, Fariha. Saya sebutkan tadi, banyak kes yang mereka tak nampak di mana punca jangkitan. Sebab tu kita kata sporadik. Saya sebutkan tadi hanya 63 sahaja daripada terkini semalam 4,817. Maknanya sangat-sangat sedikit. Dan 63 kes sporadik ni juga kita masih menunggu siasatan lanjut. Jadi sejurus kita tahu dia berkait dengan mana, kita akan keluarkan lagi. Jadi dia hanya akan tinggal sedikit. Jadi yang sedikit tu ialah ada kemungkinan mereka pun tak pasti mereka dapat dari mana, kan? Tak ingat ya. Jadi betul lah PKP ni Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi masing-masing perlu duduk di rumah ya. Jadi kita tak nak ada pendedahan yang baru. Kalau perlu keluar, contoh pun hanya ketua keluarga lah. Jadi kena jaga jarak. Mereka yang bergejala perlu memakai topeng muka dan kerap cuci tangan ya, sebab kadang kita pun tak perasan kita sentuh permukaan yang tercemar, kita pegang muka kita tanpa kita sedari, kita boleh dapat jangkitan ya. Itu kaedahnya. Baik. Doktor, saya nak tanya juga sebab sekarang ni banyak ramai juga yang kongsikan, lepas pergi kedai, barangan tu letak jemur kat luar sejam, bagi sebagainya, jangan bawa masuk dulu kat rumah kan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga sebenarnya adakah itu yang kita perlu lakukan? Betul, ada yang juga cuci semua, kalau beli tin ke apa cuci dengan sabun, buah cuci dengan sabun semua kan. Tak perlu sebegitu, Fariha. Sebab tu kalau kita amalkan pendekatan tadi mudahnya, maknanya masing-masing cuci tangan. Masing-masing kerap cuci tangan. Kalau ada hand sanitizer. Jadi mereka yang menguruskan barangan tu ataupun dia yang menguruskan kotak tu contoh, tangan dia pun dah bersih dah. Jadi sepatutnya kotak tu pun dah tak tercemar. Dan dia pun kalau dia bergejala pun sepatutnya dia pakai topi muka. Jadi sepatutnya kotak tu pun selamat. Baiklah, mungkin masih lagi yang ragu-ragu lah nak menerima kotak kan. Sebab kita faham virus COVID-19 ni dia sangat halus. Dia sangat halus. Nanometer 60 hingga 120 nanometer. 1 nanometer sama dengan 1 milimeter bagi sejuta. Sangat halus. Jadi kita boleh bayangkan kulit dia pun lagi halus, envelope, sangat nipis. Envelope COVID-19 virus ni daripada apa? Daripada lipid. Lipid ialah lemak. Sebab tu bila lemak kita kata semudahnya cuci tangan dengan air dan sabun dah memadai. Dia akan menghancurkan lemak. Dan dia sangat halus, dia mudah dimusnahkan. Jadi kaedahnya kalau kata tak pasti, sebenarnya kita lap dengan mungkin wet tissue kan, pun dah memadai dah. Kita lap dengan kain yang bersih, dengan air bersih, dengan sabun pun dah memadai. Ada yang kata nak jemur. Ya, kita faham sebab sinaran matahari dia secara semulajadi dia ada pancaran ultraviolet, UV light. Memang UV light kita tahu dia membunuh semua jenis kuman, termasuk virus. Dia membantu. Tapi tak perlulah jemur lama, tak perlu sebenarnya. Kita bawa sementara kita berjalan tu pun dalam beberapa minit tu pun sebenarnya UV light dah membantulah secara semulajadi membunuh kuman-kuman di persekitaran. Jadi tak perlu sampai nak membasuh, nak basah, nak jemur lama, sebenarnya tak perlu sampai sebegitulah. Kita amalkan langkah-langkah pencegahan yang asas tu tadi. Dah cukup membantu sebenarnya. Maknanya hand sanitizer dan juga kerap cuci tangan. Siapa yang ada gejala pakai topi muka. Jadi dia dah mengelakkan daripada pencemaran kepada apa-apa barang dan juga permukaan. Okey doktor. Dan kita nak tahu juga doktor, macam sekarang ni kita esok akan masuk fasa yang ketiga untuk PKP ini kan. Maknanya akan dilanjutkan sehingga 28 April nanti. Tapi masih ada lagi yang rasanya sebab kan semalam pun dah cakap ada PKP menunjukkan membuktikan ada positif kan, berkurangannya kan tanda-tanda positif tu. Jadi tadi saya cakap juga, saya kata saya bimbang kalau ada nanti orang rakyat Malaysia segelintir rakyat Malaysia dengar positif, dah kurang dah, bolehlah keluar sekejap dan sebagainya. Mereka ini bila dengar positif, sebab kita sekarang ini kita tahu kan. Mungkin pesanan doktor sendiri kepada mereka bagaimana untuk membantu KKM sendiri kan, rakyat Malaysia nak membantu KKM untuk dalam PKP yang fasa ketiga. Baik, sebab tu kita kena faham bila kita kata incubation period ataupun tempoh pengeraman yang kita kata 14 hari, kita terjemahkan macam mana? Maknanya yang kita jumpa positif sekarang ni, yang dalam lingkungan 100-170 kes sehari lebih kurang, dia sebenarnya berlaku pendedahan yang sebelum ini.
yang 2, 3, 4 minggu yang lalu. Baru hari ini kita nampak. Ya, mengambil masa. Benda mengambil masa, ya. Dan kalau kita campur lagi mengambil masa ujian makmal, ya, mengambil masa dia sendiri sakit pun mungkin dia tak datang terus, ya, dia 1-2 hari baru dia datang. Jadi dia mengambil masa. Maksudnya peningkatan ataupun kes yang kita catatkan setiap hari sekarang ni pendedahan yang terdahulu. Dah lama, ya, sebelum. Jadi bila macam tu, kita nak hentikan yang lagi seminggu, yang lagi 2 minggu akan datang bermula daripada hari ini. Jadi masing-masing perlu duduk diam di rumah, ya, untuk membantu kita putuskan terus penularan. Bukan bila kita kata keadaan semakin baik, semakin positif, itu yang 2-3 minggu dulu punya pendedahan. Kalau kita tak hati-hati, kita alpa, ya, kita complacent sekarang, sedangkan mungkin ada lagi jangkitan di luar sana, jadi dia boleh merebakkan semula. Sebab tu kita perlu teruskan lagi duduk di rumah dan PKP ini diteruskan lagi 2 minggu. Kita akan lihat nanti. Kalau betul 2 minggu akan datang ni kita melihat kes menurun, maknanya kita dah mula memutuskan rantaian yang berlaku sekarang. Ya. Baik. Doktor, dan berkenaan dengan haiwan peliharaan, kan, kucing dan sebagainya. Jadi bila sebab ramai rakyat Malaysia ni yang penyayang dengan haiwan, peliharaan, kan. Mungkin boleh doktor terangkan sikit mengenai ini. Boleh sentuh ke, tak boleh sentuh ke, bagaimana? Okey. Penyakit berjangkit pada manusia, penyakit pada manusia secara purata dalam 70% hingga 80% berpunca daripada haiwan. Penyakit berjangkit berpunca daripada haiwan sebab manusia dikira dalam animal kingdom, dalam satu makhluk yang samalah dekat muka bumi ni, ya. Banyak contoh lain. Contoh kalau kita ingat tahun 1997, 1998, Nipah virus, Nipah virus daripada kelawar, dia makan buah tu jatuh, nanti babi ataupun khinzir makan dan babi tu sakit. Jadi babi tu pun ada simptom, dia mungkin bersin, mungkin batuk sebab tu kena pada penternak babi dan juga pekerja-pekerja di ladang babi, daripada haiwan kepada manusia, ya. Kemudian kalau ingat H1N1 2009, asalnya dipanggil apa? Asalnya dipanggil sesama khinzir, swine flu. Sebab sama, H1N1 dia asalnya pada haiwan babi, tapi lepas tu dia berjangkit pada manusia. Kemudian H1N1 dia menjadi manusia ke manusia. Bila kita tengok H1N1 2009, dia punya komposisi virus H1N1, dia ada 3 komposisi. Dia ada komposisi khinzir, dia ada komposisi avian, unggas, ya, hanya burung-burung, ayam dan sebagainya, dan dia ada komposisi manusia. Maknanya apa? Maknanya H1N1 tu dia bercampur aduk antara manusia dan haiwan komposisinya. Jadi haiwan memberi jangkitan pada manusia, kita juga memberi jangkitan kepada haiwan, ya. Sebab tu H1N1 tu ada 3 komposisi. Baik, berbalik pada COVID-19, jadi kita imbau balik semasa di pasar di Wuhan, ya. Pasar di Wuhan sebab dia juga menjual binatang eksotik yang hidup, ya. Dan selepas berlaku wabak di Wuhan, mereka buat persempelan pada haiwan, mereka buat persempelan pada persekitaran di pasar tersebut juga positif COVID-19, ya. Maknanya jangkitan ni memang dia berlaku di kalangan haiwan, haiwan eksotik di situ dan juga kepada manusia. Ya. Tetapi belum ada bukti lagi COVID-19 ini yang menunjukkan ada jangkitan COVID-19 yang sekarang ni daripada haiwan peliharaan pets kepada manusia. Belum ada lagi. Jadi dari segi kaedahnya sebenarnya samalah. Maknanya kita cuci tangan, ya. Dengan dengan haiwan peliharaan kita, ya. Juga dinasihatkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina lah, kalau kata haiwan tu sakit, tak sihat, asingkan dulu, kurungkan dulu, dan kalau perlu rawatan bawa kepada klinik veterina, sebab klinik veterina haiwan sebenarnya dibuka juga untuk perkhidmatan kepada orang ramai, ya. Itu yang kita dimaklumkan. Baik. Itu sedikit perkongsian. Terima kasih banyak-banyak Dr. Badrul Hisham Abdul Samad, merupakan pakar perubatan kesihatan awam sektor penerusan wabak bencana, krisis dan kecemasan bahagian kawalan penyakit kementerian kesihatan Malaysia. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas. 24 jam 24 jam, 3 shift lah kita ada shift. Okey, diharapkan kalian semuanya sihat walafiat insya-Allah, dilindungi.
Baik, itu dia berkenaan dengan jangkitan COVID-19 secara sporadik. Apa pun jaga kesihatan, jaga kebersihan diri yang diutamakan sekali. Seperti mana yang Dr. Badrul telah kongsikan kepada kita semua. Kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan bercakap mengenai paduan suara memberi inspirasi. Ini agak menarik juga bagaimana kreativiti dan juga usaha yang dilakukan oleh pelajar-pelajar universiti ini. Semuanya selepas ini. Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosnah. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indeks. Rosnah, jangkitan generasi pertama. Rosnah kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kiah, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kiah, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kiah, datang melawat Makcik Kiah yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gaya kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gaya telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum, saya Hafiz Rusdi. Kepada semua penonton MHI, saya nak ucapkan selamat menjalani hari PKP. Jangan keluar rumah, duduk rumah, buat benda yang berfaedah. Masak ke, bersenam ke, main dengan anak-anak ke. Buatlah apa-apa yang berfaedah. Paling penting sekali, kalau nak keluar sangat, ada barang keperluan nak beli, boleh keluar, tapi jangan keluar lebih daripada seorang. Keluarlah seorang. Kalau ada ketua keluarga lah seeloknya. Kalau belum kahwin lagi, jangan sedih, keluarlah juga. Tapi seorang juga. Duduk rumah, buat benda yang berfaedah. Jangan jadi macam saya. Saya jambang makan je kan, pipi pun dah naik, sudah naik mah. Jambang pun rambut dah tak trim. So itu saja daripada saya. Hashtag duduk rumah, hashtag jangan keluar rumah.
Assalamualaikum, saya Wan Sharmila. Istimewa untuk penonton MHI. Saya nak ingatkan lagi sekali kepada kita semua agar kita dapat menjalankan tanggungjawab kita untuk menjaga kebersihan dan juga kesihatan diri kita. Yang mana terpaksa keluar rumah, sila jaga jarak anda, cuci tangan, pakai mask dan lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Yang mana yang tak perlu keluar rumah, yang tak penting tu, please guys, just stay at home, duduk di rumah, cari dan lakukan perkara-perkara yang bermanfaat. InsyaAllah kita sama-sama dapat putuskan, semoga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni dengan segera. Yes guys, please keep on praying. We stand together. InsyaAllah we can do this. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan hai kepada semua penonton MHI. Saya Luqman Faiz ingin mengingatkan untuk sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Apa maksud di sini? Maksud dia adalah untuk sentiasa berada dalam rumah. Sebab apa? Sebab sekarang kita dalam tempoh orang cakap PKP. Kena jaga pergerakan kita. Bila nak keluar tu pula, seorang saja boleh. And kena jaga beberapa peraturan yang kita kena patuhi. Pertama sekali adalah pakai mask. Secondly adalah sentiasa bawa sanitizer dengan kita. Yang ketiga pula, kena jaga social distancing antara satu sama lain. Yang kat rumah pula, jangan bingung sebab banyak benda yang kita boleh buat mengikut kreativiti masing-masing. Siang hari macam saya akan tolong mak saya. Malam hari pula saya akan main game dengan abang saya. Macam-macam kita boleh buat sebenarnya kat rumah ni. And saya cuma nak ingatkan lagi sekali, stay safe, stay home untuk kebaikan bersama, insyaAllah. Merinding. Apa? Merinding bulu rumah. Fariha dulu dekat sekolah choir juga kan? Kat U. Ya, tapi susah sebab ada ramai kan? Ramai. Lepas tu kalau macam tadi kita tengok mereka merakamkan secara individu di rumah masing-masing. Tapi macam mana nak tahu bila digabungkan? Synchronize tu. Wow. Kan? Itu yang kita harapkan kan. Sebab kalau itu salah satu daripada effort ataupun usaha yang ditujukan daripada pelajar-pelajar UiTM yang mereka namakan sebagai kumpulan choir Fakulti Muzik UiTM ataupun UiTM Chamber Choir. Itu inisiatif mereka semua untuk memberikan tanda penghargaan kepada rakyat di luar sana. Contohnya kepada frontliners untuk dalam masa sama untuk kita membasmi COVID-19 inilah. Dan kita nak bersama dengan individu yang penting juga. Ini yang merangkumkan mereka, menggabungkan mereka ini. Dr. Ahmad Rizauddin Muhammad Noor, Timbalan Didikan Hak Ehwal Pelajar Fakulti Muzik UiTM di paparan di skrin sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fariha dan Fazli. Ya, waalaikumsalam. Sihat. Sihat doktor Sihat, Alhamdulillah. Okey, doktor. Tadi saya dan Fariha tadi terkesima sikitlah. Apa yang tadi kata apa? Merinding. Kalau kita lihat saksikan tadi persembahan choir daripada pelajar UiTM tersebut. Jadi bagaimanakah agaknya kumpulan choir ini boleh tercetus idea dan bagaimanakah untuk menggabungkan kesemua mereka itu sebab mereka difahamkan buat secara individu di rumah kan. Jadi bagaimanakah agaknya sebagai permulaan idea itu boleh timbul, doktor? Okey. Semasa PKP diumumkan, PKP fasa pertama diumumkan, kita Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar di UiTM dan setiap fakulti merasa orang kata risau ataupun concern about the welfare of our students yang kena duduk dalam bilik masing-masing dan sepanjang 2 minggu pertama tu. Jadi kami pun berbincang juga dengan pihak kaunseling, pusat kaunseling dan kejaya UiTM. Bagaimana kita nak mengelakkan pelajar-pelajar tersebut daripada bosan dan tertekan akibat PKP ini. Jadi kita mendapati bahawa setiap fakulti mempunyai kekuatan pelajar masing-masing dan di Fakulti Muzik UiTM kami fikir bakat dan kemahiran muzik mereka boleh dijadikan kita panggil bahan sokongan kepada PKP semasa PKP ini berlaku. Dan saya pun berbincang dengan persatuan-persatuan dalaman Fakulti Muzik seperti UCC, UiTM Chamber Choir dan juga SMF dan MPP, Sekretariat Mahasiswa Fakulti
Fakulti Muzik dan juga wakil majlis wakil pelajar UiTM Fakulti Muzik. Jadi mereka pun kata we know music, why don't we create music for the masses untuk menaikkan semangat, untuk memberi sokongan moral kepada the frontliners seperti the medical teams, dan ini juga untuk frontliners di UiTM juga seperti unit non-resident yang memberi mereka bantuan makanan sebenarnya kepada yang duduk di luar. Okay. Jadi this is how they show their gratitude towards this people. Doktor, lepas tu kita tengok kan, sebab selalunya choir, kita kena dengar ramai-ramai tu, okey, dia pembahagian suara tu kan, ada bass dan sebagainya kan. Ini kalau rakam seorang-seorang, macam mana pembahagian tu? Macam awak buat suara ni, tonnya kan. Macam mana? Yes. Cabarannya tu. Okay. Cabarannya banyak. Kita punya conductor, our own conductor, choir conductor, Dr. Masashi Kishimoto, coordinate bersama dengan pelajar-pelajar. Jadi pelajar-pelajar kita ni bersepah-sepah. Ada yang dah sempat balik ke Sabah, ke Sarawak, ada yang masih lagi di Shah Alam dan di serata Malaysia lah orang kata. Jadi 4 hari kita dapatkan recordings from each of them. And then kita bukan saja dapatkan recording, beberapa kali kita buat recording dan synchronizekan bukaan suara dengan muzik yang telah dirakamkan sebelum ini. It takes time. Dan tahulah kita di dalam bilik pelajar ni, they don't have software yang betul-betul mahal seperti ada di fakulti. Jadi mereka menggunakan apa sahaja yang ada untuk menghasilkan album ini. 4 hari mereka tak tidur. Tak tidur? Saya tak tidur. Salah seorang daripada student, ada 2 orang student yang tanggungjawab, iaitu Heidi dan Ashley. I would like to thank both of them actually for having this creative work done. Okey, baik doktor. Setelah hampir 2 minggu dimuat naik di laman sosial, contohnya seperti di YouTube. Jadi bagaimana respon yang doktor terima daripada kalangan mereka yang telah pun menyaksikan klip video tersebut, doktor? Alhamdulillah, saya lihat dalam social media, the viewers banyak juga, 1,000 lebih, nak dekat 2,000 dan sebagainya kan. Yeah. Dan minta maaf. Teman baik tu. 2,000 viewers. Jadi saya rasa dan dia telah meninggalkan kesan dan impak positif kepada the frontliners dan juga masyarakat awam secara umumnya. Kita menaikkan semangat mereka di kala getir ini kan. Seperti kata Alan Merriam, seorang antropologis dan ethnomusicologist pada 1967 dalam bukunya. Dia menyebut bahawa terdapat 10 psychological functions of music listening. Dan salah satu function selain yang I think yang function yang biasa kita dengar adalah hiburan. Music sebagai hiburan. Tetapi ada juga 2 lagi fungsi music yang saya rasa saya patut tengahkan di sini, iaitu berfungsi sebagai penyumbang kepada integrasi masyarakat dan juga menggembeling usaha di antara komuniti. Jadi kita gunakan muzik ini untuk menyatupadukan rakyat Malaysia ketika saat yang getir. Baik. Doktor, kami ucapkan ribuan terima kasih dan juga kepada para pelajar yang turut menjayakan projek ini. Saya rasa ini juga membagi inspirasi yang sangat baik kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kita yang sedang berada dalam PKP ini. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Terima kasih banyak. Okey, itu dia Dr. Ahmad Yutabudin Muhammad Noor, Timbalan Dekan Hak Ehwal Pelajar Fakulti Muzik UiTM. Ya, itu antara inisiatif yang diberikan daripada pelajar-pelajar UiTM. Kita sebenarnya memang ternanti-nantikan andai kata ada pelajar-pelajar daripada universiti lain. Sebab kita kat Malaysia ni banyak universiti kan, ada IPT, IPTS. Jadi kita nak lihat apakah yang mungkin anda boleh tunjukkan sesuatu kepada rakyat Malaysia yang lain. Apa kata anda postkan dekat Malaysia hari ini, kita akan post balik apa video ke apa-apa sajalah yang anda buat sebagai menghargai mereka di luar sana. Baik. Okey, kita akan berjumpa lagi esok. Tajuk esok sangat menarik. Menghadapi tekanan duduk di rumah. Stay at home. Okey. Nanti kita akan kongsikan lebih banyak lagi pada esok. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Hashtag kita jaga kita, hashtag stay at home dan kita mesti menang. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.